Okey, Assalamualaikum semua. So hari ini kita tengok calculation yang melibatkan muatan haba tentu ya. So terdapat banyak sekali calculation yang melibatkan muatan haba tentu. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey. Yang melibatkan penukaran tenaga seperti yang kita semua sedia maklum, kamu juga dah belajar semasa di sekolah menengah rendah. Okey, menurut prinsip keabadian tenaga, tenaga dia tidak dapat dicipta atau dimusnahkan. Tetapi tenaga tu dia boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. So jadi begitu juga dengan tenaga haba. Contoh, kalau kita buka lampu, okey, lampu tu panas, okey, ada tenaga haba. So macam mana tenaga haba tu boleh dapat? So tenaga haba dia didapati daripada tenaga elektrik. So tenaga elektrik itu yang bertukar kepada tenaga haba. Okey, begitu juga dengan objek yang jatuh. Okey, kalau kita ada satu objek yang jatuh dari satu ketinggian tertentu, okey. So bila satu objek berada pada satu ketinggian tertentu, maka kita tahu terdapat tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti itulah yang kemudiannya bertukar kepada tenaga haba. Okey. Begitu juga dengan objek yang bergerak. Okey, objek yang bergerak juga ada mengeluarkan haba. Okey, so daripada mana tenaga haba tu diperoleh? So tenaga haba tu diperoleh daripada tenaga kinetik kerana objek itu bergerak. Okey, secara horizontal. Okey, jadi pertukaran tenaga adalah daripada tenaga kinetik menjadi tenaga haba. Okey, untuk semua yang melibatkan elektrik, okey, tenaga elektrik, so kita guna formula Q haba is equal to PT, di mana P itu adalah power, okey, dan T itu adalah masa. So ingat ya, masa ini mestilah dalam SI unit iaitu second. Okey, jika apa-apa yang melibatkan tenaga elektrik kita gunakan tenaga haba. Okey, jadi bagi objek yang melibatkan objek yang jatuh dari satu ketinggian tertentu, itu adalah tenaga keupayaan graviti. So tenaga keupayaan graviti kita boleh calculate dengan menggunakan formula Q is equal to mgh. Okay, di mana m itu adalah mass, jisim, G itu adalah gravitational acceleration di mana nilainya adalah 10 bagi kbsm dan bagi KSSM 9.81 meter second negatif 2 dan H itu adalah ketinggian yang diukur dalam unit SI iaitu meter. Okey. Bagi objek yang melibatkan pergerakan pula, maka ini adalah tenaga kinetik. Kita boleh calculate tenaga kinetik melalui Q is equal to 1/2 mv square. Di mana m itu adalah jisim, v itu adalah velocity. Okey, kenapa saya kata Q? Kenapa saya kata Q? Kenapa saya samakan haba ini dengan PT? Kenapa saya samakan haba ini dengan tenaga kinetik? Kenapa? Sebab menurut prinsip keabadian tenaga tu dia tak boleh nak dicipta ataupun dimusnahkan. Tapi dia boleh bertukar bentuk daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi dalam kes ini kita anggap 100% tenaga elektrik telah bertukar kepada
tenaga haba. Okey? Kita juga anggap bahawa tenaga keupayaan graviti telah bertukar 100% kepada tenaga haba. Dan kita juga anggap tenaga kinetik bertukar 100% kepada tenaga haba. Sebab itu kita samakan. Q is equal to. Okey? So tenaga itu telah berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, kita tengok contoh soalan. Bila kita baca soalan, kita kena satu, fahamkan. Yang kedua, kena gariskan information. Contoh sebuah ceret elektrik mempunyai kuasa 1000 watt. So kita tahu 1000 itu adalah power. Hitung kuantiti haba yang dijanakan dalam masa 5 minit. So ini adalah masa. Okay, now ia melibatkan tenaga elektrik. So tadi kita dah belajar bahawa apa? Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tak boleh nak dicipta ataupun nak dimusnahkan. Tetapi boleh berubah bentuk dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. So sekarang dia berubah dari bentuk apa ke bentuk apa? Okay, good. Dia berubah dari bentuk tenaga haba. Okay. Okay, daripada apa? Tenaga elektrik. Okay, kita calculate kuantiti haba yang dijanakan dalam masa 5 minit. Okay, kita tahu masa ini adalah mesti dalam saat. Jadi 5 darab 60. Kenapa kena darab dengan 60? Sebab 1 minit adalah 60 saat. Jadi 5 minit bersamaan dengan 300 saat. Okay. So dia nak cari kuantiti haba. Jadi kuantiti haba kita tahu Q is equal to MC theta, betul? Alright. Tetapi ini adalah melibatkan tenaga elektrik. Kita juga tahu kuantiti haba, tenaga haba yang didapati diperoleh ataupun ditukar daripada tenaga elektrik. Jadi kita juga boleh calculate dengan menggunakan Q is equal to PT. Okay. Di mana P itu adalah power. Substitute into the formula. Dan T itu adalah apa? Masa. 5 darab 60. Ingat ya, kita kena tunjukkan semua jalan pengiraan. Jangan sesekali buat magic. Okey. Now, cuba kamu calculate berapa nilai dia. Okey. Cuba kamu calculate berapa nilai dia. Nilai dia adalah 300,000 joule. 300,000 joule. Okey, tenaga adalah dalam unit joule. Okey, so itu soalan nombor 1. Okey, yang kedua. Kenaikan suhu bagi 750 gram air. Ini adalah mass. Jika ceret elektrik itu dihidupkan selama 5 minit, ini adalah masa. Muatan haba tentu diberi 4,200. Okay. So, dia bagi 3 physical quantity. Now, 2 daripada physical quantity tersebut adalah dalam unit gram dan dalam unit minit. Alright, jadi kita kena convert. Okay. So,
Soalan dia adalah kenaikan suhu. So, kita boleh calculate haba melalui MC theta. Di mana haba tadi kita peroleh adalah 300,000. Okey. M itu adalah 750 gram iaitu 0.75 gram. Jadi kalau gram kita nak convert jadi kg, 1, 2, 3, 0.75 kg. Okey. Yang ini 5 minit dia jadi apa? 5 darab 60. Kenapa kena darab dengan 60? Sebab 1 minit adalah 60 saat. Jadi kalau 5 minit darablah dengan 5 dengan 60. Jadi Q adalah 300,000 yang kita calculate tadi. Okey. Sama dengan M adalah 0.75. C dia bagi 4,200 dan juga theta kita nak cari perubahan suhu. Dia nak cari perubahan suhu atau kenaikan suhu. Okay, so calculate berapakah perubahan suhu. Okay, cuba calculate dapat berapa? 9, 5 dan 5.24 darjah. Very good. Okay. So untuk calculation ini kamu akan dapat 2 markah. Satu untuk answer plus unit, satu lagi untuk operation. Sama juga dengan yang ini. Satu untuk answer plus unit, satu lagi untuk operation. Okey, itu soalan contoh yang pertama. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. 200 gram air, ini apa? Ini mass. Dengan suhu 40 darjah, ini apa? Ini suhu. Dicampurkan dengan 800 gram air. Ini mass yang kedua. Jadi, ini mass yang pertama. Jika tiada haba hilang ke persekitaran, jadi sistem adalah ideal. Maksudnya apa? Semua haba yang dibebaskan adalah sama dengan haba yang diserap. Tak ada haba pun yang hilang ke persekitaran. Itu maksud dia. Okey? Soalan dia, berapakah suhu akhir apabila campuran itu mencapai keseimbangan terma? Okey, contoh dia macam ni. Kita ada air. Berapa nilai air itu? Okey, kita ada 800 gram air yang mendidih. Ada perkataan mendidih. Kita tahu mendidih adalah pada suhu 100 darjah Celsius. Jadi ini adalah 800 gram. Okey? Berapa suhu dia? 100 darjah Celsius. Okey. Now dicampurkan dengan air juga. Dituanglah dengan air. Ada satu lagi air. Terbalik pula. Tumpahlah dia macam ni kan. Okey, ada satu lagi air. Oh, right. Kita tuangkan air. Air ni tuang ke dalam ni. Yes. Okey. Berapa nilai dia? 200 gram. Okey. Suhu dia berapa? Suhu dia adalah 40 darjah Celsius. Okey. Now, bila air ini dicampurkan dengan air ini, dia akan mencapai satu suhu.
Okey. 40 darjah Celsius campur dengan 100 darjah Celsius, dia akan jadi air suam. Okey? Berapakah suhu air suam tersebut? Tu soalan dia. Now, apabila 200 gram air pada suhu 40 darjah Celsius dicampurkan dengan 80 gram air pada suhu 100 darjah Celsius, setelah beberapa ketika, kedua-dua air itu akan mencapai keseimbangan terma. Keseimbangan terma maksudnya apa? Suhu kedua-duanya akan jadi sama. Apa lagi maksud keseimbangan terma? Maksudnya adalah kadar pemindahan haba bersihnya adalah kosong. Okey. Maksudnya apa lagi? Haba yang diserap sama dengan haba yang dibebaskan. Okey. Okey. So, macam mana kita nak calculate? Okey. So, menurut prinsip keabadian tenaga, dia kata apa? Haba yang dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Kan? Soalan saya kenapa sama? Sebab prinsip keabadian tenaga dia kata apa? Dia kata tenaga haba dia tak boleh nak dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Jadi samalah haba dia. Jadi Q is equal to MC theta sama dengan Q is equal to MC theta. Okey. Jadi, manakah air yang membebaskan haba? Now, 100 ke 40? 100 dengan 40 mana yang lagi banyak haba? 100. Jadi, yang ini dia akan bebaskan haba. Yang ini dia akan serap haba. Okey, untuk dia mencapai satu suhu tertentu, maka T ini adalah perubahan suhu. Now, perubahan suhu adalah suhu tinggi tolak suhu rendah. Okey? Bukan suhu akhir tolak suhu awal. Bukan. Okey? Suhu tinggi tolak suhu rendah. Okay, so now yang ini dia mencapai masa T, betul tak? Dia mencapai suhu T. Jadi bila dia mencapai suhu T, perubahan suhu adalah T tolak 40 ke 40 tolak T? Mana lagi tinggi? T kan? Jadi perubahan suhu adalah T tolak 40. Okey, kalau macam ni pula perubahan suhu dia macam mana? 100 tolak T ke T tolak 100? 100 tolak T. Kenapa bukan T tolak 100? Sebab 100 adalah lebih tinggi daripada T. Jadi 100 tolak T. Okey? Jadi kita pun calculate lah. Berapa mass dia? 800 gram. Berapa 800 gram? 0.8 kg. Ini air. Jadi kita boleh cancel out muatan haba tentu. Okey. Theta adalah untuk bebas 100 tolak T. Jadi 100 tolak T. Sama dengan berapakah mass bagi yang diserap? 200 gram. Jadi 200 gram adalah 0.2 kg. Ingat ya, calculation mesti dalam SI unit.
Berapa theta? Theta adalah T tolak 40. Jangan buat magic, tunjukkan jalan pengiraan. Alright. Jadi kita calculate. Dapatkan nilai bagi T. Okey, cuba calculate, saya bagi masa. Okey, dapat berapa? T sama dengan 88 darjah Celsius. Very good. Okey. Satu untuk answer plus unit, satu lagi untuk calculation. So you will gain 2 marks.